Kita tunggu lagi sekejap. Pukul 8 kita akan bermula. Okay. Sekarang sudah pukul 8. Yang lain tu mereka nanti masuk, mereka teruskan sendirilah. Okay, jadi selamat datang kepada PTPR kita yang ke-18. Okay, jadi hari ini kita akan sambung belajar tentang pembakaran. Okay, 7.2 pembakaran. Jadi dalam sini kita akan belajar tiga bahagian benda dalam satu topik ini. Pertama adalah merumuskan syarat untuk berlaku pembakaran. Kedua, menghubungkan syarat pembakaran dengan prinsip yang digunakan dalam pembuatan alat pemadam api. Okay, lepas tu, mengamalkan sikap berjaga-jaga bagi mengelakkan berlakunya kebakaran yang boleh mengakibatkan kemusnahan nyawa dan harta benda. Jadi ini adalah apa yang kita akan dedikan untuk hari ini. Okay? Jadi bagi yang baru masuk, sila buka kepada muka surat 204. Okay, lepas tu kita lihat di sini pembakaran. Pembakaran bermaksud tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Jadi apabila pembakaran itu dia dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan dia akan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Lepas tu, kalau kita lihat kepada darjah 7.8 ni, dia menunjukkan syarat-syarat pembakaran berlaku, iaitu dia perlu ada oksigen, dia perlu ada haba, dia perlu ada bahan api. Ini adalah yang paling penting dalam sesuatu pembakaran. Kenapa? Kerana salah satu tidak ada wujud, pembakaran tidak akan berlaku. Bermaksudnya kalau tak ada oksigen, tidak ada pembakaran. Tidak ada bahan api pun tidak ada pembakaran. Kalau tidak ada haba pun tidak ada pembakaran. Jadi, pembakaran boleh dielakkan jika kita menyingkirkan salah satu daripada syarat pembakaran. Asal kita menyingkirkan salah satu syarat, salah satu ini tak ada, pembakaran itu tidak akan berlaku. Di sini ada satu cabaran minda. Mengapakah air biasanya digunakan untuk memadam api? Kenapa air biasanya digunakan untuk memadam api? Kenapa? Kerana air boleh mengurangkan haba. Salah satu dia adalah air boleh mengurangkan haba. That's why kenapa air akan digunakan sebagai salah satu alat untuk memadam api. Okay, jadi kita lepas tu kita lihat foto ni. Api lilin terpadam apabila oksigen disingkirkan dengan meniupnya. Tapi untuk lilin kita tiup boleh lah. Tapi kalau ada satu pembakaran yang besar dekat depan kita tiup tak guna sudah. Kerana kenapa lilin boleh? Kerana dia
kawasan permukaan yang dia pakai itu sangat kecil. Jadi kita meniupnya memang sudah cukup untuk memadamkan api sudah. Tapi kalau banding dengan api yang lain yang besar itu, tiup memang tak guna lah. Semakin tiup, semakin besar api itu. Kenapa? Kerana selain daripada menyingkirkan oksigen, dia juga membawa oksigen datang juga. So that's why apabila pembakaran besar, kita bukan gunakan tiup. Kalau kita gunakan tiup boleh membadang api, mungkin adalah lebih lagi satu cara lah. Okay. Lepas tu kita lihat, inilah salah satu contoh pembakaran. Bagaimanakah pihak bomba memadam kebakaran seperti ini? Memang guna air. Memang dia guna air. Jadi pembakaran adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat dahsyat. Kenapa? Kerana kebanyakan kali kita susah nak menyelamatkan benda yang sudah dibakar itu. Terutamanya lagi nyawa, kalau ada nyawa dekat dalam tu. Lepas tu kita lihat muka surat seterusnya. Mari kita jalankan aktiviti 7.3 untuk membuktikan bahawa bahan api, oksigen dan haba diperlukan untuk pembakaran berlaku. Jadi kalau kita lihat dekat sini, di sini dia akan buat 3 eksperimen. Satunya adalah menentukan bahan api diperlukan untuk pembakaran. Jadi dia akan meletakkan. Dia akan meletakkan. Kamu tengok, perhatikan sama ada rod kaca terbakar ataupun tidak. Jadi di sini kita boleh tahu bahawa rod kaca tidak terbakar, kayu terbakar, lilin terbakar, batu tidak. Jadi bermaksudnya di sini kayu dengan lilin ini dia adalah bahan api. Dia adalah bahan api. Jadi ada oksigen, ada haba, ada bahan api. Jadi dia akan terbakar. Itulah dia. Lepas tu kita lihat lagi untuk yang B. Jangan risau, ini kita nanti akan lihat dalam buku kerja juga. Sama saja. Cikgu hanya jelaskan sekarang. Okay, macam ni. 2 lilin ini dinyalakan. Satu ditutup dengan balang gas, satu tidak. Jadi, apabila seketika masa, lilin S ini akan terpadam. Lilin Y ini masih lagi menyala. Kenapa? Kerana oksigen yang di sekeliling lilin Y ini masih akan dibekalkan. Tapi, untuk lilin S ini, oksigen yang di sekeliling ini sudah berkurang dan habis digunakan oleh dia. Jadi itulah dia akan terpadam. Dia akan terpadam. Okay? Jadi kita akan lihatlah lilin yang mana nyalakan lebih lama, mengapa. Inilah memang adalah lilin Y. Okay? Lepas tu kita lihat yang C. Menentukan, muka surat 206, menentukan bahawa haba diperlukan untuk pembakaran. Jadi kita di sini apa dia buat? Labelkan P pada mancis yang disimpankan bahagian penyejuk beku peti sejuk dan sepatang mancis lain sebagai Q. Nyalakan mancis P dan Q. Jadi kita boleh nampaklah mancis P adalah susah dinyalakan. Q adalah lebih senang. Kenapa? Kerana P ni dia letak dalam penyejuk beku kan. Jadi dia sangat sejuk. Jadi haba tidak cukup. Tapi Q ini dia dekat haba yang dekat suhu yang biasa. Jadi bila kita menggoreskan mancis tu, dia akan menyala dengan lebih cepat. Jadi ini adalah menentukan bahawa haba yang diperlukan. Yang lepas tu kita lihat tentang pemadam api. Okay, pernahkah anda menjalani latihan kebakaran di sekolah? Sudah pasti pihak bomba akan menunjukkan cara penggunaan alat pemadam api yang betul. Alat pemadam api merupakan alat perlindungan kebakaran yang digunakan untuk memadam api atau mengendalikan kebakaran kecil.
Bahan yang digunakan dalam alat pemadam api berbeza mengikut jenis kebakaran yang berlaku seperti yang ditunjukkan dalam Raja 7.1. Jadi inilah dia. Jadi murid-murid, dekat Sibu Jaya sekarang ini kan sudah ada balai bomba kan. Jadi bila kita buka sekolah nanti, mungkin tahun ni tidak ada peluang lah. Mana tahu tahun depan ada peluang, mungkin sekolah boleh menjemput itu bomba datang ke sekolah untuk menunjukkan semua ini untuk kita. Okay, kita lihat. Ini adalah pemadam api lah. Okay, jadi dekat sini ada kita boleh kategorikan dia kepada 4 jenis bahan yang terbakar. Pertama adalah pepejal, kedua adalah cecair, ketiga adalah gas, keempat adalah logam. Logam pun akan terbakar kan? Ya, murid, logam juga akan terbakar juga. Okay, kita lihat, kalau pepejal, bahannya macam adalah kayu, kain, kertas. Okay, alat pemadam api yang sesuai digunakan adalah air dan serbuk kering. Serbuk kering ini sebenarnya dia adalah macam packing powder. Dia macam adalah packing powder. Okay. Jadi lepas tu, kenapa dia gunakan serbuk kering ni? Kerana serbuk kering ni apabila dia kena kepada api kan, dia menerimakan haba kan. Jadi dia akan menggunakan oksigen. Jadi dia akan merampas oksigen bersama dengan api itu kan. So that's why dia akan dapat memadamkan api. So ini adalah serbuk kering lah. Serbuk kering kalau kamu tidak tahu dia adalah apa, dia adalah satu jenis serbuk pernaik untuk membuat kek dengan membuat pau lah, membuat roti. Jadi ini adalah bahan yang selalu digunakan oleh mereka factory lah. Okay. Jadi lepas tu kalau kita lihat, kalau bahan api yang terbakar adalah cecair seperti minyak, varnish, cat, biasanya busa, serbuk kering, karbon dioksida akan digunakan. Kenapa air tidak digunakan? Kenapa air tidak boleh digunakan untuk pembakaran cecair? Kerana minyak semua ini, cat ini akan apa? Akan berada di atas air. Jadi sebenarnya dia tidak membantu langsung. Lepas tu kalau gas macam propana, acetylena, metana, macam kalau nak kata yang kamu tahu punya, macam petrol kereta lah, diesel lah. Semua ini kalau dia terbakar, ia juga hanya boleh guna busa, serbuk kering dan karbon dioksida. Kalau karbon dioksida biasanya palang pemadam api ini adalah warna hitam. Warna hitam. Dekat sekolah kita ada tak? Ada. Dekat sekolah kita dia berada dekat bilik elektrik kita. Bilik elektrik sekolah kita. Okay? Kalau kita lihat yang keempat, logam. Logam di sini adalah rujukan kepada kalium, natrium, magnesium dengan kalsium. Dan logam ini juga hanya boleh menggunakan serbuk kering dengan pasir kering. Jadi kalau kamu lihat di sini, serbuk kering memang boleh hampir digunakan untuk semua jenis bahan yang terbakar. So that's why selalunya pemadam api yang kita gunakan dekat sekolah ke, dekat rumah ke, dekat bas ke, dekat mana-mana saja, biasanya dia adalah pemadam api serbuk kering. Yang namanya adalah ABC. Itu adalah apa maksudnya? Nanti ada peluang kita akan tengok apa maksudnya. Okay, kita lihat lagi yang bawah ini. Sains dan saya. Okay, kamu cepat ambil sebadi air sebelum api merebat. Jangan. Air lebih tumpat daripada minyak dan akan tenggelam di bawah minyak. Jadi api tidak akan terpadam. Kita perlu menggunakan busa. Inilah busa dia. Okay? Ini busa. Okay?
Jadi kita lihat lagi yang seterusnya. Okey. Apa? Okay. Seperti yang telah anda pelajari dalam subtopik 7.1, pembakaran memerlukan oksigen, haba dan bahan api. Oleh itu, prinsip pemadam api adalah dengan menghapuskan salah satu faktor penyebab pembakaran ini. Prinsip tersebut boleh digunakan dengan teknik-teknik yang berikut. Dia adalah menggunakan teknik-teknik yang berikut. Okey, jadi pertamanya adalah kita boleh menggunakan teknik menyelimuti. Itu dia menggunakan macam menggunakan selimut lah. Okey. Okey. Jadi macam mana dia memutuskan hubungan bahan bakar dengan oksigen atau udara. Itu adalah cara yang digunakan oleh dia. Contohnya menutup permukaan bahan bakar dengan selimut api, karun basah, lumpur, pasir, tanah dan busa. Busa adalah apa? Busa dia adalah, kalau dia juga adalah sejenis pemadam api. Apabila dia keluar, dia akan macam bubble. Okay, macam mana dia macam bubble? Cikgu bagi kamu lihat. Cikgu ada cari sudah. Okay, macam ni. Apabila busa itu dia keluar, dia macam ni. Dia ada bubble. Cikgu besarkan sikit supaya kamu. Dia macam ni. Okay, ini adalah busa. Okay, form. Kalau dalam bahasa English kita panggil dia form. Okay, ini busa. Apabila dia dipancut keluar, dia macam ni, bubble. Dia bubble. Okay, jadi cikgu harap dengan gambar ini kamu akan lebih faham apa itu busa. Busa. Okay. Jadi busa ini dia adalah macam bubble. Okay, dia macam bubble. Okay, cikgu tunjukkan sekali lagi kerana ada yang baru masuk. Cikgu tunjukkan sekali lagi. Okay, ini adalah busa, murid. Busa dia macam bubble. Jadi apabila bubble ini dia pergi kepada tempat yang dipakai itu, dia akan mengurangkan haba juga, dan dia juga akan menghalang oksigen. Dia akan menghalang oksigen juga. Okay. Jadi ini adalah bahan pemadam api yang rusak lah. Okay. Kamu akan nampaklah dia juga hampir sama dengan pemadam api yang dekat sekolah kita, tapi fungsinya adalah berbeza. Kita boleh nampak ada banyak jenis pemadam api. Busa merupakan salah satu jenis. Okay. Jadi, ini adalah dengan cara menyelimuti. Menyelimuti bukan saja menggunakan selimut. Apa-apa saja bahan yang boleh menutup. Kita katakan dia adalah menyelimuti. Macam kalau katakan satu situasi, kalau kamu goreng telur kan, tapi api itu terlalu panas sehingga minyak masak kamu terbakar. Apabila minyak masak kamu terbakar, kamu tutup api dekat tempat masak itu, dia masih terbakar. Apa cara yang kita boleh gunakan untuk memadam api? Tak boleh guna air ya. Kenapa? Kerana air dia akan tenggelam kan.
air dia akan tenggelam. Jadi apa caranya? Caranya yang paling senang adalah kamu guna penutup kuali ataupun penutup periuk yang cukup besar yang dapat tutup. Kamu tutupkan saja kuali yang kamu yang terbakar itu, yang minyak dalam kuali yang terbakar itu. Kamu tutup saja. Dalam 5 saat hingga 10 saat, api itu akan terpadam sendiri. Kenapa? Kenapa api itu akan terpadam sendiri? Kerana apabila kita tutup, udara dalam tu, oksigen dalam tu habis dibakar, dia juga akan memadam api. Jadi, cara kita mengelimuti ini adalah memutus bahan bakar dengan oksigen. Oksigen yang kita nak dia putuskan. So, that's why itu dinamakan sebagai menyelimuti. Itu adalah kenapa kita panggil dia sebagai menyelimuti. Bagi murid yang baru masuk, sila buka kepada muka surat 207 lah. Lepas tu, yang B, mendinginkan. Mendinginkan permukaan bahan api yang terbakar dengan menyembur air atau lapisan karbon dioksida. Apabila kita menyembur air dengan karbon dioksida ini, sebenarnya dia akan menyejukkan permukaan bahan yang terbakar. Apabila permukaan bahan yang terbakar ini telah disejukkan, jadi dia akan hentilah pembakaran dia. Dia akan hentilah pembakaran dia. Lepas tu C, mengurangkan jumlah bahan yang terbakar. Memutuskan sumber bahan bakar. Teknik ini dapat digunakan untuk memisahkan bahan yang terbakar, menjauhkan benda yang belum terbakar dan menutup punca bekalan gas atau minyak. Misal katanya lah, kalau rumah terbakar kan, biasanya orang akan keluarkan apa? Tong gas. Tong gas lah, itu adalah salah satu. Ataupun segala benda yang akan menyumbang kepada pembakaran itu kita akan cuba keluarkan. Selain daripada kita sebenarnya nak menyelamatkan lah. Sebenarnya tingkah laku itu juga adalah tingkah laku yang memutuskan bahan yang boleh terbakar. Kalau kita lihat dekat di sini, eksplorasi sains. Selimut api merupakan selimut khas yang dibuat daripada bahan kalis api. Selimut ini menutupi api dan menghalang oksigen daripada masuk ke bawah selimut sehingga akhirnya menyebabkan api terpadam. Ini adalah sejenis selimut yang khas. Bukan selimut yang kamu guna bagi tidur kamu tu. Jadi, kalau api yang kecil, selimut yang kita tidur itu masih boleh. Kalau api yang terlalu besar, kita perlu guna selimut api yang khas. Bukan selimut yang kita guna untuk tidur. Mungkin nanti dia akan terbakar pula. Kenapa? Kerana dia juga adalah bahan api. Dia juga adalah bahan api. Kalau kita lihat yang dekat sini, amalan sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. Jadi ini adalah sikap yang kita kena tahu. Pertama adalah simpan mancis dan pemetik api di tempat yang selamat. Jangan simpan tempat yang dekat dengan api lah. Lepas tu, jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada api. Macam dekat tepi tempat yang memasak itu, jangan letak kain. Semua ini adalah bahan api. Lepas tu, sentiasa peka terhadap barangan elektrik yang digunakan. Macam ini,
Biasanya kita suka panggil dia oven ni. Sebenarnya ada berapa jenis oven. Biasanya kalau dalam bahasa Melayu lah kita panggil dia ketuha kan. Ketuha biasa ini kita letak apa-apa saja boleh panaskan. Tapi kalau ketuha microwave, kita tak boleh letak bahan besi ataupun bahan logam dalam dia. Dia akan menyebabkan pembakaran. Okay? Lepas tu kita lihat, tidak membuang puntung rokok ketika apinya masih menyala. Jadi ini adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat teruk lah. Kalau sesiapa yang adalah perokok kan, kita kalau nampaknya dia membuang puntung rokok sesuka hati itu, terutamanya yang masih menyala itu, sebenarnya kita mesti tegur mereka. Kenapa? Bayangkan kalau puntung rokok ini dibuang ke dalam, dibuang ke lantai, mungkin lantai itu just lantai lah, tapi ada bahang api dekat atas sana. Lepas tu terbakar. Jadi kena berhati-hati. Lepas tu kita perlu memasang alat pengesang asap dan pengeran kebakaran dekat rumah. Ini juga sangat penting. Kenapa? Apabila kita jaga pada waktu pagi, kita bangun pada waktu pagi, memang mungkin dia tak berguna. Tapi apabila kita tidur, dia adalah satu benda yang sangat berguna. Kenapa? Kerana kalau kamu lihat berita kan, selalunya pembakaran yang melibatkan nyawa manusia yang layang tu biasanya berlaku pada waktu malam ataupun berlaku pada orang yang tidur. Jadi kalau ada alat pengesang asap dan pengeran kebakaran ni, memang dia adalah sangat penting. Lepas tu, yang terakhir, tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik. Macam dekat rumah kan, kurang soket elektrik. Jadi kita selalunya kita suka guna extension. Kita suka gunakan extension. Sebenarnya extension ini tak boleh sambung terlalu banyak. Kenapa? Apabila dia sambung terlalu banyak, dia akan meninggikan beban elektrik. Apabila beban elektrik telah melebihi had sumber elektrik ini, dia akan terbakar. Kenapa? Kalau kamu pernah sambungkan extension itu untuk memasak, macam guna rice cooker ke, guna setrika ke, guna hair dryer ke, kamu cuba lepas kamu guna alat elektrik itu, kamu cuba pegang dawai extension itu. Panas kan? Kamu cuba pegang. Dia akan panas. Kenapa? Kerana arus elektrik yang digunakan oleh alat-alat elektrik ini sangat tinggi. Jadi dia akan panas. Jadi kalau kita sambung 2 hair dryer dengan satu lagi ketuha dekat extension itu, dawai itu akan sangat panas sampai dia melebur. Apabila dia melebur, dawai dalam tu dia akan bercampur. Bila dia bercampur, dia akan mencetuskan api. Dia akan mencetuskan api. So, itulah kenapa kebanyakan kebakaran berlaku adalah disebabkan oleh faktor ini. So, that's why dekat rumah kamu, kalau kamu ada guna extension tu, kamu mesti sangat alert. Kenapa? Kerana manusia ini, kita sebagai manusia ini, selalunya kita akan take for granted. Kita akan, tak apalah. Malas lah nak tunggu. Okay? Kena ingat, bila kita malas, api akan jadi rajin. Jadi kamu mesti hati-hati dengan perkara yang sebegini ya. Okay, lepas tu, kita pun habislah untuk satu topik ni. Jadi kita lihat kepada buku kerja kita. Buku kerja kita, cikgu nak kamu lihat kepada muka surat 99.
Okay, cikgu nak kamu lihat kepada muka surat 99. Okay, jadi sudah? Okay. Okay, jadi kita lihat eksperimen inquiry yang sama seperti buku teks tadi itu. Syarat-syarat untuk pembakaran. Syarat-syarat untuk pembakaran. Okay. Okay, tujuannya adalah membuktikan bahawa oksigen, haba dan bahan api diperlukan untuk pembakaran. Jadi ini adalah salah satu eksperimen yang kita nampak dalam buku teks tadi kan. Okay, jadi nyalaan di dalam balang gas apa berlaku? Akan dia punya padam terlebih dahulu. Dia akan padam terlebih dahulu. Lepas tu namakan gas yang diperlukan untuk pembakaran. Apakah gas yang diperlukan untuk pembakaran? Adalah oksigen. Adalah oksigen. Okay. Lepas tu, apakah peranan lilin dalam pembakaran? Apakah peranan lilin dalam pembakaran? Dia adalah bahan api. Dia adalah bahan api. Dia adalah bahan api. Apakah yang dibekalkan oleh mancis menyala untuk pembakaran lilin? Apa? Adalah haba. Haba dibekalkan. Haba. Lepas tu soalan 4, huraikan maklumat yang boleh diperoleh daripada segitiga pembakaran di bawah. Jadi di sini apa? Hanya boleh berlaku adalah pembakaran. Pembakaran hanya boleh berlaku dengan kehadiran bahan api, oksigen dan apa? Dan haba. Yang kelima, meramalkan apa yang akan berlaku kepada kebakaran jika satu daripada syarat pembakaran disingkirkan. Wajarkan kepentingan pengetahuan ini dalam kehidupan harian. Pembakaran akan berhenti. Pembakaran akan berhenti. Pengetahuan ini digunakan untuk pembuatan alat pemadam api. Lepas tu kesimpulan dia. Diperlukan untuk pembakaran adalah 3 bahan itulah. Oksigen, bahan api dan haba. Ini adalah 3 bahan yang sangat diperlukan untuk pembakaran. So kita lihat muka surat yang seterusnya. Jika kekurangan oksigen, haba atau bahan api, kebakaran tidak akan berlaku. Prinsip ini diaplikasikan untuk memadam api kebakaran. Namakan bahan dan alat yang menyekat bekalan oksigen, haba atau bahan api dalam suatu kebakaran dalam raja di bawah. Apa itu A? A itu menunjuk di mana? Dia menunjuk di sini. Itu adalah
alat pemadam api. Alat pemadam api. Yang B ini adalah apa? Ini adalah air. Ini adalah air. C ini adalah apa? Ini adalah apa? Ini adalah pasir. Ini adalah pasir. Yang D ini adalah apa? E ini dia adalah rujuk juga kepada air. Okay, air. Lepas tu E ini adalah selimut api. Biasanya selimut api adalah digunakan untuk memadam api dekat manusia. Biasanya lah. Okay, lepas tu soalan 2. Soalan 2 cikgu cakap saja, kamu gariskan sendiri nanti ya. Padamkan bahan api atau alat yang sesuai untuk memadamkan api berdasarkan jenis bahan terbakar. Kalau dia adalah kayu, kertas, getah, kain dan pepejal, mana satu yang sesuai? Mana satu? Air, pasir, sebaran jenis alat pemadam api. Inilah. Okay? Inilah cikgu tulis. Ini yang pertama punya lah. Okay, lepas tu minyak, alkohol, petroleum, kerosin, cat, varnish, grease dan arus elektrik. Mana yang sesuai? Adalah pasir, pemadam api, karbon dioksida, busa dan serbuk kering. Okay? Kerana ada minyak, jadi pasir sesuai digunakan. Okay? Gas, metana, etana, jadi ini adalah gas kan? Jadi adalah pemadam api serbuk kering ni. Okay? Okay? Beza dua ini adalah pasir kan? Okay. Pasir ini adalah untuk cecair. Pasir juga boleh untuk pepejal. Okay? Tapi air tidak sesuai untuk cecair dengan gas. Ini adalah perkara yang kamu kena tahu. Lepas tu, kalau kalium, natrium, magnesium, logam ini hanya pasir pemadam api serbuk kering yang sesuai digunakan. Okay? Jadi kamu cuba gariskan. Okay, soalan yang ketiga. Tandakan betul langkah-langkah mencegah kebakaran. Jadi, tutup pilih gas atau suis elektrik selepas selesai digunakan. Ini memang betul lah. Okay. Gunakan kertas untuk menyalakan penutup bausen. Ini adalah sesuatu perbuatan yang sangat bahaya. Jadi dia adalah salah. Kenapa? Kalau kita tak sempat tu, api itu sudah nak bakar sampai tangan kita, kita akan lepaskan dia. Kita tidak tahu apabila kita lepaskan dia itu, api itu akan, kertas itu akan pergi ke mana. Kalau bayangkan dia adalah pergi ke tempat yang mudah terbakar, kebakaran akan berlaku. Okay, lepas tu letakkan bahan yang mudah terbakar jauh daripada sumber api. Jadi ini juga adalah yang betul. Jadi hari ini latihan kita ni sampai muka surat 100 saja. Dua muka surat 99 dengan muka surat 100. Jadi cikgu harap kamu cuba selesaikan dan ambil gambar hantar kepada cikgu secepat mungkin. Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan? Ada apa-apa masalah murid? Kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja hari ini. Bye-bye. Kita jumpa hari Isnin. Bye.